Assalamualaikum dan selamat pagi murid. Semua sihat? Sihat Kayla, Caca, Nabil? Okey, bagus. Okey, hari ini cikgu akan terangkan mengenai penyalahgunaan bahan. Ada 3 iaitu alkohol, tembakau dan juga dadah. Okey, kita akan pergi satu demi satu. Okey, yang pertama ialah alkohol. Alkohol ialah minuman keras yang memabukkan dan menyebabkan khayal jika diminum. Tahu tak apa itu memabukkan? Kalau tahu angguk, kalau tak tahu geleng. Kan. Okey, memabukkan tu ialah kamu tak boleh berfikir dengan waras, kamu tak boleh berfikir dengan jelas. Sebagai contoh macam video ni, orang ini dia mabuk, jadinya bila dia mabuk dia berjalan pun tak betul. Tengok tak? Orang normal jalan macam tu tak? Orang normal jalan macam tu tak? Ya ke tak? Bagus Nabil. Nabil respon. Okey. Lepas tu kita pergi kepada jenis-jenis alkohol. Ada beberapa jenis alkohol. Ini ialah yang pertama. Yang pertama ialah beer. Okey, kalau beer ni kebiasaannya kamu senang nampak di 7-Eleven ataupun Speedmart di pasaraya kan. Okey, beer ni biasanya dalam bentuk botol kaca ataupun dalam bentuk tin. Manakala wine ni dia ada pelbagai jenis warna, ada warna pink, warna merah, warna kuning. Okey, wine ini diperbuat daripada anggur merah. Manakala brandy ni ialah diperbuat daripada anggur ataupun daripada apple. Warna dia pula ialah kebiasaannya warna keemasan ataupun warna brown. Brownish lah. Okay, whisky. Okay, whisky ni kebiasaannya kalau kamu tengok dalam cerita, contoh cerita Pirates of Caribbean kan. Okay, dekat atas kapal tu dia ada tong-tong kayu. Okay, dia simpan whisky dalam tu. Sebab yang ni, whisky ni ialah anggur yang mana dia diperam dalam tong-tong kecil. Kalau awak nampak jenis alkohol ni, awak nak pegang tak? Nak cuba tak? Okay lah, nak cuba? Tak nak, Nabil bagus. Caca nak cuba? Tak nak, okey. Seterusnya ialah, apakah kesan buruk sekiranya kamu meminum alkohol? Okey, pertama ialah memabukkan yang mana cikgu katakan tadi. Kamu tak tahu apa yang kamu fikirkan. Okey, kamu berfikiran tidak waras. Yang kedua ialah kerosakan otak. Bermaksud, apabila minum terlalu banyak alkohol akan menyebabkan sel-sel otak kamu mati. Seterusnya akan menyebabkan kamu tidak boleh berfikir dengan waras. Okey, jantung berdegup kencang. Kebiasaannya kalau jantung kamu akan berdegup tip, tip, tip. Tapi bila kamu minum alkohol, jantung kamu akan berdegup duk, 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 laju. Macam kamu berlari. Maksudnya itu ialah tak normal. Dia akan menyebabkan kesihatan kamu terjejas sebenarnya. Okey, dia akan menyumbang kepada masalah stroke ke darah tinggi. Dan seterusnya ialah kehidupan tak terurus. Okey, ini bermakna apabila orang yang minum alkohol atau minum arak, kebiasaannya mereka, kamu boleh tengok kehidupan mereka tak terurus. Okey, rumah tangga, anak-anak terabai, dia tidak menjaga kebersihan, dia berbau busuk, baju dia pun selekeh, kamu akan nampak daripada situ. Okey, bahaya alkohol kepada orang lain. Okey. Kepada orang lain ialah bau yang tidak menyenangkan, iaitu bau alkohol ni dia bau agak tengik tau, dia bau yang tak sedap. Okey. Mungkin orang yang minum alkohol dia tak rasa benda tu berbau busuk ataupun berbau tidak menyenangkan, tetapi orang yang tak minum ni dia rasa tak selesa tau berada dekat dengan situ. Sama macam rokok lah. Orang yang isap rokok rasa macam seronok isap rokok kan. Orang yang tak isap rasa rokok tu bau macam melemaskan kan. Sama je macam alkohol ni. Okay, yang akhir sekali ialah membahayakan keselamatan. Yang ni paling lah cikgu marah sekali. Okay. Sebab orang yang minum alkohol ni dia bukannya bahayakan diri dia, tetapi dia membahayakan diri orang lain juga. Awak boleh tengok. Okay, ramai sangat di antara yang pemabuk, bila diorang mabuk, diorang bawa kereta kan. Diorang tak sedar pun sebab diorang tak boleh berfikir dengan waras, diorang tak sedar pun diorang melanggar traffic light. Diorang tak sedar pun diorang langgar traffic light ataupun bermadu dengan laju. Jadinya dia melanggar orang lain dan menyebabkan keselamatan orang lain juga terjejas hingga maut. Okay? Faham setakat ni bahaya alkohol? Faham? Okay, bagus. Okey, seterusnya cikgu akan menerangkan kepada kamu tembakau. Okey, tembakau ni adalah sejenis daun yang telah dikeringkan untuk dijadikan rokok ataupun jeruk. Okey, dekat sini cikgu nak tunjuk satu gambar yang kat atas ni adalah gambar daun yang daun tembakau batu dia kutip dan dia keringkan menjadi
rokok ataupun cerut. Boleh nampak tak beza dia? Dia kutip daun yang warna hijau dan dia keringkan menjadi dan dia hancurkan menjadi tembakau yang untuk dijadikan rokok ataupun cerut. Okey, seterusnya. Okey, jenis-jenis tembakau ni banyak, tapi dekat sini cikgu terangkan kepada kamu 4 sahaja, iaitu tembakau yang pertama kita selalu tengok dekat kedai-kedai runcit yang selalu ada juga tembakau kuda. Tembakau kuda ni dia berbentuk kering dan berbentuk seperti rambut. Okey, yang tembakau kedua tembakau Jawa. Tembakau Jawa juga dia berbentuk seperti tembakau kuda, tetapi rasa dia cuma lain-lain. Yang ketiga tembakau basah. Tembakau basah ni dia berbentuk pepejal. Dia tidak kering dan dia sentiasa basah je dalam tu dan juga boleh dijadikan rokok. Okey, yang tembakau yang keempat adalah tembakau kunyah. Tembakau kunyah ni dia bukan untuk menghisap rokok tetapi mengunyah tembakau tersebut. Okey, faham? Boleh? Okey. Okey, yang seterusnya bahayanya tembakau ni. Bahayanya tembakau ni kepada diri kita sendiri. Yang pertama kat sini kita boleh tengok dia akan mendapatkan sakit jantung. Okey. Yang kedua, stroke. Yang ketiga, kanser paru-paru. Dan yang keempat, satu pembaziran wang. Okey. Kat sini kita boleh tengok yang kanser paru-paru ni dia dekat sini ada dua. Satu paru-paru berbentuk warna merah pink dan satu lagi warna hitam. Yang warna merah ni adalah paru-paru orang yang tidak menghisap rokok dan paru-paru yang berwarna hitam ni paru-paru orang yang menghisap rokok kerana apabila seseorang itu menghisap rokok, dia tidak dapat menghembus semua asap tu keluar dan asap itu terkumpul dekat dalam paru-paru dia dan akan menyebabkan penyakit kanser sehingga paru-paru dia menjadi gelap dan hitam. Okey, yang keempat ni satu pembaziran wang, iaitu kadang-kadang sanggup menyimpan duit untuk membeli rokok, untuk mendapatkan rokok yang tidak mendatangkan hasil, yang orang cakap tak kenyang pun kalau isap rokok. Boleh? Faham? Okey, seterusnya bahayanya tembakau ni terhadap orang lain. Okey. Yang pertama ni gambar asap. Okey, gambar asap seperti mana kita tahu kalau dekat kedai-kedai kan kita selalu tengok ada orang menghisap rokok yang tidak menghormati orang awam. Dia menghisap rokok di khalayak ramai. Orang awam yang tidak menghisap rokok, dia akan berbau tengik seperti mana Cikgu Dalilah cakap tadi, bau alkohol yang menyakitkan hidung. Okey, sama seperti asap rokok. Kita isap rokok di kedai, asap tu tidak berkumpul setempat. Dia akan ditiup angin dan akan masuk ke dalam hidung orang awam yang menyebabkan orang awam tu berasa sakit hidung untuk menghidunya. Okey, yang seterusnya akan menyebabkan orang awam mendapat juga kanser paru-paru kerana asap rokok yang daripada orang yang menghisap rokok tu asap dia lalu sampai dekat orang awam yang menghidunya. Yang asap tu melalui banyak kekotoran sehingga masuk ke dalam paru-paru orang awam. Okey, sekian sahaja daripada cikgu. Baiklah, terima kasih. Okey, seterusnya ialah dadah. Dadah ialah kimia yang menyebabkan hayal dan ketagihan, iaitu hayal. Okey, tadi Cikgu Dalilah kata dia seperti apa, kalau isap alkohol dia seperti hayal, seperti juga dadah. Dadah pun menghayalkan. Hayal tu maksudnya kita bukan di dunia nyata, kita seperti berada di awang-awangan, seperti keseronokan sahaja. Okey, ketagihan iaitu ketagihan pun seperti rokok juga. Apabila sudah hisap rokok, dia akan jadi ketagih bersama dadah pun akan jadi ketagih. Ketagihan tu bila tidak dapat, dia akan jadi seperti tidak tentu arah. Mulalah kes yang tidak dapat akan jadi keburukan. Okey, seterusnya. Okey, dadah ni hanya ambil oleh diri sendiri, bukan orang lain. Orang lain tak boleh. Orang lain hanya kata memaksa saja, tapi diri sendiri yang memilih. Iaitu dimasukkan pada cara disuntik, hisap atau dimakan. Okey, kita ingatkan kau pertama tu dihisap. Okey, disedut atau hisap. Okey, ada pil tu, maksudnya dimakan. Boleh juga dimakan. Okey, yang mana gala gambar yang kedua cucuk. Okey, cucuk ni sebenarnya dah lama berbanding yang makan, yang seterusnya hidu. Okey, yang
yang gambar ketiga ialah yang dihisap. Okey, hisap bentuk-bentuk macam-macam lah. Mereka sebenarnya orang yang ambil dadah ni orang kreatif. Orang di mana dia lebih kreatif berbanding orang-orang yang normal. Okey, seterusnya. Okey, jenis-jenis dadah, ya, terdapat banyak jenis-jenis dadah. Okey, ada 3 jenis dadah. Yang pertama ialah morfin. Morfin yang sebenarnya sejenis ubat tahan sakit, tetapi penyalahan guna dadah ialah morfin ni ditumbuk akan dihidu, macam situ, maksudnya dihidu, ataupun kita boleh pakai makan hanya untuk saja-saja. Ataupun selalunya morfin ni diambil oleh orang yang kerja kuat seperti kerja kampung, orang-orang kampung untuk beri kekuatan, kerja-kerja ladang. Okey, yang kedua adalah ganja. Ganja ialah sejenis pokok dan dikeringkan akan menjadi tembakau, akan jadi hisap. Okey, sama macam tembakau tadi, tetapi ganja ni lebih hayal. Rokok tidak menghayalkan. Heroin. Heroin ni ialah cucuk, di mana sejenis sebuk atau kita hancurkan dan masuk dalam air dan dicucuk. Nampak tak keunikan orang yang mengambil dadah ni. Mempunyai pelbagai-pelbagai bentuk. Okey, seterusnya. Okey, bahaya dadah, bahaya rokok, bahaya alkohol, sama je bahaya dia. Memberi kesan buruk kepada kesihatan diri, betul. Memberi kesan kesihatan diri bukan sahaja dari penyakit dapat mendapat pelbagai penyakit, tetapi ia juga merosakkan diri. Okey, iaitu dari segi masyarakat ya, ialah tiada, kita panggil apa? Mulalah dipandang serong oleh masyarakat. Okey, siapa tu penagih? Oleh itu, okey, cikgu harap sangat kamu semua sentiasa berhati-hati. Tolong jangan ambil 3 benda ni. Katakan tidak kepada 3 benda ni, iaitu alkohol, dadah dan rokok. Kerana benda ni tidak memberi kebaikan, bahkan memberi keburukan kepada kamu semua. Okey. Okey, cikgu harap kamu semua faham tentang tajuk penyalahan guna bahan. Okey, cikgu nak kamu semua menyelesaikan tugasan di work wall, di mana cikgu menilai tahap kefahaman tajuk ini kepada kamu semua. Okey, terima kasih.